tu ada something yang melekat dan something tu berbentuk tengkorak. Dia bukan tengkorak kepala, tengkorak yang satu badan tu, tapi kecil. Kecil macam ni lah kot. Bakar dia masuk dalam unggun api tu. Benda tu tak terbakar tau. Tapi benda tu bergerak. Bergerak macam tu. Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게. Hi and assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita berada dalam segmen paranormal story. Okay? And hari ni Kama cuba guna kamera belakang sebab selama ni Kama guna kamera depan. So, kualiti dia agak kurang. Jadi hari kita tengok macam mana. Harap okey lah kan. Kama tak nampak apa yang sedang berlaku. Adakah Kama center ke tak center ke? Bedal. So, kisah untuk hari ni ada kesinambungan daripada episod yang lepas tau. Jadi, kalau korang belum tengok lagi video ni, Kama akan letak link dekat description box below. So, kisah dia bermula begini. Selepas makcik Kama kahwin dan perempuan yang sihir dia yang kita panggil si Pulan hari tu meninggal dunia, jadi bermulalah era yang baru yang berlaku dalam keluarga makcik Kama ni. Makcik Kama hidup bahagia dengan suami dia dan dikurniakan 4 cahaya mata, 2 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Dan kehidupan diorang sejak tu bebas daripada sihir dan diorang hidup sangat selesa selama lebih kurang 10 tahun. Tak ada dah kena ganggu-ganggu benda-benda macam dulu. Tiba-tiba muncul satu masalah, iaitu masalah perebutan tanah. Kisah tanah ni memang dah lama tau. Geran tanah tu, satu geran tu dikongsi 5 penama. So, bila dah berlalu lama dari nenek moyang semua tu, sempadan dekat tanah tu dah makin hilang. Dah tak ada. Jadi, masing-masing pandai-pandai lah. Tanah kau kat mana, tanah aku tak kat mana. Tapi, dah lama tau pasal tanah ni. Macam sebelum-sebelum ni tak ada apa-apa masalah pun. Sebelum makcik Kama kahwin dan rumah tu diberikan kepada makcik Kama, masa atuk dengan nenek Kama tinggal kat rumah tu, kadang-kadang tu adalah jiran-jiran belakang macam bising pasal tanah, kata ni kawasan aku sampai sana sepatutnya, sampai kat rumah atuk Kama. Tapi atuk diam je, atuk macam tak bising pun, walaupun atuk tahu sebenarnya atuk punya tanah tu sampai mana. Nenek Kama pun tak ada nak bising-bising. Ni tanah aku. Sampai ke jiran belakang tu dia start pasang pagar tau. Dan sebenarnya tanah tu tidak diukur sebelum dia pasang pagar dia. Dia terus pagar kan, menunjukkan kawasan tu tanah dia. And again, atuk tak bersuara satu patah perkataan pun. Walaupun atuk tahu orang yang pasang pagar tu dah melebihi kawasan dia. Dah masuk sampai tanah atuk dah. And start hilangnya kesabaran nenek Kama ni bila dia start pasang pagar betul-betul depan pintu rumah nenek Kama. Korang bayangkan, korang buka pintu terus ada pagar rumah orang lain. Apa korang rasa? Dah lah pintu tu, pintu keluar masuk tau. Waktu tu rumah atuk Kama rumah kayu papan biasa je. So macam ada tangga tau. Rumah kayu kan selalunya yang tinggi kan. Lepas ada tangga untuk turun kan. And then pintu tu turun tangga and then nak keluar, terus ada pagar rumah orang lain. So, kehidupan seharian diorang terganggu. Setiap kali nak keluar masuk susah. Jadi bergaduh lah diorang, nenek Kama dengan jiran tu. Gaduh. Lepas tu dah okey. Sebab apa tau? Sebab atuk Kama dia modifiedkan pintu. Sepatutnya pintu utama tu dia tukarkan kepada belakang. So maksudnya pintu yang dah sedia ada tu, yang dia pasang pagar tu jadi pintu belakang, which is tak ada function langsung, memang tak dibuka selama-lamanya. And pintu utama tu je jadi kat belakang. So maksudnya diorang akan keluar masuk ikut belakang. Ada pintu baru lah atuk buat. So atuk ni lain sikit daripada nenek. Atuk ni penyabar orang dia. Dan nenek ni sebenarnya panas baran. Tapi Kama tak sempat pun jumpa atuk sebab atuk meninggal dunia sebelum Kama lahir lagi. Dan atuk meninggal ni pun sebab kena sihir orang. And ni pun Kama akan cerita dekat korang satu episod khas. Tu pintu untuk keluar masuk tu dah bertukar kan. And then sampailah atuk meninggal, tanah tu tukar nama kepada nama nenek. So lepas makcik Kama kahwin tu, makcik Kama tinggal dengan nenek Kama dekat rumah tu. Ayah Kama pula kahwin dekat KL. Jumpa mak Kama dekat KL. So ayah Kama tinggal dekat KL. Lepas tu dekat depan rumah nenek Kama tu ada tanah moyang Kama tau.
Tapi adik moyang punya turun dekat anak perempuan dia. Lepas tu lama tu turun dekat menantu dia. Complicated sikit. Menantu dia ni lebih-lebih pula tau. Baru nama tanah tu ditukar kepada menantu, terus dia suruh start pasang pagar. Saya nak pagar lah tanah saya ni. Lepas tu mak mentua dia pula tiba-tiba cakap sebenarnya tanah ni luas dia sampai sana. Sampai ke kawasan dapur rumah nenek Kama. Masing-masing tak ukur pun tanah sebenar dorang. Lepas tu tak ada pun batu sempadan. Terus buat kesimpulan sendiri, tanah dorang tu sebenarnya sampai ke rumah orang lain. Faham tak? Lepas tu dia pun start pagar tanah dorang dekat sangat dengan dapur rumah nenek Kama tau. Macam dekat belakang dapur tu tak ada laman dah. Memang tak ada laman lah. Macam dapur tu terus, belakang dapur tu terus rumah orang. Sampai kan dia paksa robohkan toilet kat belakang tau. Sebab ada jenis rumah yang toilet dia khas jamban sahaja dekat luar kan. Macam toilet dekat luar rumah, ada juga toilet kat dalam. So toilet yang dekat luar rumah tu dia suruh robohkan sebab katanya situ tanah dia, tu kawasan dia sebenarnya. Lepas tu makcik Kama pun rasa macam dah melampau lah makcik-makcik tu kan. Macam dia dah lebih-lebih pula kan. Sebab selama ni kan diam je Atuk Kama, nenek Kama diam je. So makcik Kama tak tahan, makcik Kama call ayah dekat KL. So ayah pun baliklah kampung. Ayah cuba jumpa dengan orang-orang tu, cuba cakap baik-baik, slow talk dengan dorang. Tapi dorang tak bagi kerjasama sepenuhnya tau. Ayah tanyalah kenapa buat macam ni. Kita ukur lah kalau betul pun. Kalau tak nak ukur, janganlah pagar-pagar tanah ni. Ayah cuba come out with idea, suggestion macam tu lah, macam mana nak atasi kan. Tapi dorang tak setuju. Dorang sendiri yang terus kata hak tanah dorang tu sampai sini sebenarnya semua. Tapi tak ada bukti. Lepas tu ayah pun carilah penama geran tanah tu. Dan ayah pergi pejabat tanah, ayah cari juru ukur. Cari juru ukur tu pun bukan murah sebenarnya kan. So ayah keluarkan duit sendiri. Maksudnya macam tak buat sama-sama lah ukur tanah dia dengan ukur tanah kita. So kita share-share lah cari orang tukang ukur tu kan. Tapi diorang tak. Lepas tu dah settle semua, tinggal nak tunggu juru ukur tu datang. Sebelum tu korang ayah sampai doa tau. Ayah kata selamatkanlah tanah nenek. Ayah cuma minta jangan dirobohkan toilet tu. Sebab kalau toilet kat luar tu roboh, dah tak ada toilet dah tau. Macam mana diorang nak jalani kehidupan diorang seharian? Like, takkan diorang nak kena pinjam toilet orang sebelah pula kan? Setiap hari. Sebab zaman tu susah tau. Lepas tu ayah macam tak minta lebih lah. Ayah tak minta lah macam harap-harap lah tanah aku sebenarnya lebih luas daripada aku jangka macam tu. Tapi sebaliknya Tuhan bagi lain. Korang tahu tak? Pas juru ukur tu ukur tanah tu, sebenarnya tanah Atuk Kama tu luas gila. Kan sebelum ni diorang pagar tanah diorang tu sampai betul-betul depan pintu rumah nenek Kama kan. Tapi sebenarnya lepas dah ukur, tanah Atuk Kama tu sebenarnya betul-betul sampai depan pintu rumah diorang. Nampak tak? Korang nampak tak? Waktu ni ayah rasa macam Tuhan nak tunjuk tau. Belum ni kau pasang pagar sampai betul-betul depan rumah orang. Tak fikir perasaan dia, tak fikir dia punya macam mana dia nak hidup. Memang selfish gila. Sekarang bukti depan mata. Bukan ayah ukur guna pembaris. Ayah suruh juru ukur yang ukur tanah tu. So sekarang macam mana kau nak lalu? Kalau betul ayah ambil keputusan untuk pagar tanah ayah tu betul-betul sampai depan rumah dia. Apa perasaan dia Gaga? Mesti marah kan? Macam tu lah perasaan nenek Kama, Atuk Kama, ayah Kama sebenarnya. Lepas tu jiran yang lagi satu ni pula marah ayah. Jiran yang lagi satu ni macam relatif jugalah. Diorang macam sepupu moyang ke macam mana entah. Dia marah ayah sebab dia kata ayah pandai-pandai nak suruh orang ukur. Sebenarnya ayah cuma nak mempertahankan hak. Betul tak? Sebab selama ni memang mendiamkan diri kan. Sampai dah teruk macam ni, takkanlah kita nak biarkan hak kita ditindas semua. So, pendekkan cerita, lepas dah ukur, masing-masing malu. Yang menantu dia tu dah tak nampak dah tak balik-balik kampung dah. Ayah pun cuba cakap dengan diorang, cakap baik-baik kan. Tak apalah, saya tak nak pun pagar tanah ni. Saya takkan ambil tanah ni betul-betul depan rumah awak. Cuma saya minta tolong buka pagar yang dah pagar sekarang ni. Lepas tu korang tahu tak dia cakap apa? Dia kata dia tak boleh cabut pagar tu sebab nanti pokok-pokok bunga dia kena makan dengan kambing. Kama sumpah tak boleh brain weh. Lepas tu ayah pun diam je lah kan. Lepas tu dia rasa macam tak puas hati. Esoknya dia pergi hebohkan dekat orang kampung. Dia kata ayah jahat sebab ambil tanah dia. Dia buat fitnah, dia kata ayah nak pagar tanah ayah sampai betul-betul depan rumah dia. Dia kata ayah ambil tanah orang suka hati je.
Dia terbalikkan cerita tu tau. Siapa pula lah renovate rumah time-time macam ni. Tapi ada setengah orang kenal lah keluarga ayah. So ada setengah percaya, ada setengah tak percaya. So macam mana ayah tahu cerita-cerita orang kampung ni? Sebab orang yang percaya ayah tu dia cerita dekat ayah. So bermulalah episod yang selama ni aman damai kan. Dah 10 tahun tak kena gangguan. Sekarang bermulalah perbuatan sihir sebab tak berpuas hati. Okay, satu hari makcik yang dengki tu dia pergi cari orang yang pandai buat sihir ni tau. Korang tahu tak dia pergi dekat siapa? Korang ingat tak Kamal cerita pasal 2 minggu sebelum nak kahwin kena santau tu? Kan si Pulan tu dah meninggal. So tinggal suami dengan anak dia lelaki kan. Suami dia ni kahwin baru tau. Isteri dia yang baru ni adalah anak saudara kepada makcik yang dengki tu. So dia jumpalah isteri bomoh tu. And then dia desak isteri bomoh tu untuk kenakan keluarga ayah Kamal. Selepas tu makcik Kamal kena sebiji macam sebelum makcik Kamal kahwin. Yelah dia buat dekat orang yang sama. So teknik-teknik dia still sama lah kan. So first kali kena attack, makcik Kamal tumbang dekat dapur. Tu anak makcik Kamal call lah ayah. Ayah waktu tu dekat KL dah. Bagi tahu mak sakit ni. Semalam tumbang kat dapur, hari ni tumbang dekat tangga. Ayah pun baliklah kampung kan. Waktu ayah sampai tu ayah tengok dia dah tak boleh bangun. Makcik Kamal dah tak boleh bangun, tak boleh bergerak. Maksudnya dah makin teruk lah. Lepas tu tak boleh nak berjalan, ayah pun dokong makcik Kamal pergi bawa berubat. So waktu ni jumpalah macam-macam ustaz. Sampaikan ayah cuba bawa adik ayah ni pergi KL, cari orang-orang dekat KL kan, orang yang pandai berubat. Waktu tu makcik Kamal tidur rumah Kamal tau. Kamal waktu ni dah lahir dah, cuma waktu tu kecil-kecil. So macam apa yang berlaku. So bila dah sampai KL, makcik Kamal okey tau. Dia macam tak teruk, tak tumbang macam dekat kampung. Cuma dia still lah macam tak larat lagi kan. Pergi ubat sana, pergi ubat sini. Banyak dah duit habis untuk berubat. Kalau orang yang pernah kena experience benda ni, mesti faham berapa banyak duit kita sanggup habiskan, sanggup gadai macam-macam untuk berubat. Sebab sangatlah seksa, sangat terseksa. Lepas tu ayah pun terfikir kan, ayah nak try cari orang yang pergi berubat waktu dulu tu. Yang tu 2 minggu sebelum makcik Kamal kena santau tu, kan dia pernah berubat kat orang tu kan. Ayah Kamal terfikir macam nak cari dia. Tapi dah 10 tahun lebih kot. Pergi, rupanya pakcik tu dah meninggal dunia. Macam waktu tu semua orang keep doa supaya Allah gerakkan bantuan apa-apa kan. Lepas tu dapat seorang tukang ubat ni. Dia berubat betul-betul dekat rumah makcik Kamal. Lepas tu orang tukang ubat tu dia tengok dia baca-baca semua. Dia kata dia kena pagar rumah ni. Maksudnya pagar dengan gara-gara benda-benda tu lah. So lepas dah pagar rumah tu, baru boleh bawa makcik Kamal masuk rumah tu. So lepas makcik Kamal masuk rumah tu, ustaz tu adalah suruh baca-baca ayat, zikir, banyakkan zikir, jangan tinggal solat. Dan Alhamdulillah lah nampak perubahan selepas tu. Tapi diorang terlalai sikit, kena balik. Benda tu akan serang. Cepat je benda tu serang. Tapi kali ni korang, suami makcik Kamal dah tak tahan tau. Rasa macam tak percaya. Sebab ni dalam hidup dia ni first time dia hadap benda yang macam ni. Seumur hidup dia tak pernah kena benda-benda mistik macam ni. Dia tak suka pun cerita-cerita horror seram, dia tak percaya. Dia macam dah penat tau. Lepas tu dia kata dekat makcik Kamal, "Kau buat ke ni?" Makcik Kamal waktu tu tengah dalam kesakitan. So dia diam je lah kan. Lepas tu anak diorang yang cakap, Takkanlah nak buat-buat kalau dah macam ni. Siapa je yang suka sakit macam ni? Pergi ubat sana sini. So macam masing-masing dah tension sebenarnya. Diorang semua dah penat tau. Lepas tu tiba-tiba waktu asar macam tu, diorang terbau asap tau. Rupanya orang yang dengki tu, dia tengah bakar rumput. And then dia letak something kemenyan macam tu lah. So angin tiup, asap-asap tu masuklah dalam rumah makcik Kamal kan. Tiba-tiba makcik Kamal kena lagi. Dia meraung, sakit-sakit macam tu tau. Lepas tu suami makcik Kamal tak tahan sangat. Dia pergi ambil parang, dia nak pergi serang rumah makcik tu tau. So anak dia tahan, anak makcik Kamal tahan. Dia kata, "Ayah, benda ni bukan boleh report polis. Benda ni bukan ada bukti. Bawa ke mahkamah pun tak boleh pakai. Kena sabarlah, bawa pergi berubat." Lepas tu suami makcik Kamal tu dengarlah cakap anak dia kan. Lepas tu dia keluar daripada rumah tu sebab nak tenangkan fikiran. Waktu dia keluar rumah tu maghrib tau. Dia pergi menghendap rumah orang tu lah, rumah makcik tu yang dia nak tengok. Makcik tu tengah bakar apa. Dia masa dia tengah tengok tu, makcik tu dah tak ada. Tiba-tiba waktu dia tengah hendak-hendak macam tu, dia ternampak satu lembaga besar berbulu, tak ada kepala.
Ni lembaga tu berjalan masuk dalam rumah makcik tu, ikut pintu belakang rumah tu. Lari terus masuk rumah dia, menggigil-gigil, bagi tahu kat makcik kamar dia nampak ni semua kan. So dia telefon lah ayah, ayah pun baliklah kampung kan. Lepas tu suami makcik kamar ceritakan semua, dia nampak ni nampak tu, dalam keadaan yang masih menggigil. Lepas tu ayah kamar bagilah air Yasin supaya nak tenangkan dia. Takut dia lemas semangat tau, sebab lepas dia nampak lembaga tu dia demam. And then tak cukup kenakan makcik kamar, dihantar gangguan dekat anak-anak makcik kamar pula. Makcik kamar ada 4 orang anak kan. Anak dia yang ketiga ni perempuan tau. Anak dia yang ketiga ni lain sikit. Dia akan jadi orang pertama yang dapat kesan benda-benda pelik yang ada kat rumah tu. Contohnya macam orang-orang yang hantar santau benda-benda ni, dia akan letak something kat rumah tu supaya benda tu jadi tau. So anak dia yang ketiga ni pernah jumpa kain balut kuning tu dekat belakang pintu. Lepas tu dia pernah jumpa macam daun yang diikat dengan rambut dekat atas almari. Dia orang pertama yang akan jumpa sebab dia ni ada insting. Dia macam boleh hidu benda tu. Ni satu hari Kamar ingat lagi waktu tu family Kamar semua balik kampung tau. Macam Kamar tak ingat kenapa balik kampung, sebab nak raya ke apa ke. Tapi waktu tu semua orang tidur dekat rumah makcik Kamar. Kamar dengan saudara-saudara Kamar yang lain kumpul kat luar bentang tikar. Lepas tu kita orang tengok bulan. And then bulan waktu tu mengambang tau, bulan full moon. Lepas tu diorang pergi cerita pula kat saudara-saudara Kamar yang dekat kampung tu. Dia pergi buka cerita seram yang berlaku kat kampung tu, pasal ada perempuan mengilai dekat pokok kelapa. Macam-macam lagi lah. Ada apa, hantu bungkus tu. Lepas dah pukul 11 macam tu, kita orang semua masuk tidur. And then malam tu Kamar ingat lagi, Kamar tak boleh tidur tau, sebab angin kuat gila. Korang tahu tak, itu first time Kamar dengar bunyi angin. Kamar tak tahu pun angin ni boleh menghasilkan bunyi. So malam tu Kamar dengar ada macam tu. Dia macam 2 suara tau. Lepas tu waktu tu Kamar macam bayangkan, okay ni suami dia, sebab dia lepas tu tiba-tiba ada suara lain pula. Okay ni isteri dia macam tu. So macam waktu malam tu Kamar tak boleh tidur sebab Kamar duk fikir apa benda tu kan. Lepas tu esok paginya Kamar pun cerita dekat mak Kamar, malam tadi dengar macam ni. Lepas tu mak Kamar pun terangkan, oh tu bunyi angin. So waktu tu macam baru Kamar terfikir, oh angin ada bunyi rupanya. Maksudnya kalau angin tu ada bunyi, maksudnya kuat lah angin malam tu kan. Rupanya bukan Kamar seorang je yang tak boleh tidur malam tu, mak Kamar pun sama. Mak Kamar kata malam tu dia rasa macam ada orang pijak kat belakang badan dia tau. Macam ada orang urut, pijak-pijak macam tu. Tapi sakit. Lepas tu ayah Kamar pun tak boleh tidur sebab kena ganggu malam tu. And then korang, tiba-tiba anak ketiga makcik Kamar tu, dia tunjuk dekat atas tu macam tu. Dia kata, kan macam mana, dekat rumah, kan ada satu rumah yang ada macam lubang-lubang dekat atas. Lubang-lubang tu macam untuk keluarkan angin panas kan. Lubang tu dia lekat dengan jaring tau. So dekat jaring tu ada something yang melekat, dan something tu berbentuk tengkorak. Dia bukan tengkorak kepala, tengkorak yang satu badan tu, tapi kecil. Kecil macam ni lah kot. Kecil macam lebih kurang macam ni lah. Melekat dekat atas tu tau. So suami makcik Kamar tu cabut benda tu guna pisau, dia kikis-kikis kan. Benda tu sebenarnya orang yang dengki tu hantar. Dia lekatkan benda tu supaya mengganggu orang-orang dalam rumah tu. Lepas tu diorang pun pergi bakar ramai-ramai kan. Waktu tu adik-beradik Kamar semua tengok tau. Dia bakar, dia masuk dalam unggun api tu. Benda tu tak terbakar tau, tapi benda tu bergerak macam tu. Benda tu macam tak hancur. Tak tahulah, ada orang kata sebenarnya kena buang dekat laut. Lepas tu lama tu ayah Kamar kena balik lah kan, sebab ada kerja. Lepas tu kita orang pun kena sekolah. Dan lepas balik tu makcik Kamar kena lagi teruk. Kena lagi teruk. Sampai satu malam ni, tiba-tiba makcik Kamar rasa pulih sepenuhnya. Rasa sihat, rasa cergas. Makcik Kamar pun bagilah tahu semua orang kan. Bagi tahu family-family, kata Alhamdulillah dah okey dah ni, rasa macam dah okey sekarang ni. Tiba-tiba ayah Kamar pula yang tak okey. Tiba-tiba ayah Kamar rasa macam batuk yang sama macam ayah Kamar kena santau dulu. Kalau korang tak tengok lagi video tu, ayah Kamar pernah kena santau sampai kurus kering selama setahun. Kamar akan letak link dekat description box below kalau korang belum tengok. Waktu tu ayah macam tak expect pun kena santau tau. Ayah rasa macam ni batuk sakit, tapi batuk dia berbisa, bukan batuk yang biasa-biasa. Lepas tu tiba-tiba makcik Kamar call. Makcik Kamar suruh ayah Kamar balik sekarang sebab nak bawa berubat. And then ayah Kamar pelik lah.
Macam mana adik tahu? Macam mana adik ayah Kamal tahu? Pasal ayah Kamal pun balik je lah kampung. Lepas tu rupanya makcik Kamal cerita malam yang tiba-tiba makcik Kamal rasa dah pulih sepenuhnya tu, sebenarnya makcik Kamal ada mimpi tau. Dia mimpi ada seorang nenek ni hadir dalam mimpi dia, dan nenek tu ubatkan dia. Nenek dia tu yang jadi tukang berubat. Jadi nenek tu berubatkan dia. Nenek tu kata nenek tu akan jaga keluarga ni. Tapi padahal tak kenal tau, tak kenal nenek ni siapa, tak pernah nampak pun seumur hidup. Dan makcik Kamal mimpi ayah Kamal kena santau. Lepas tu datanglah Tiga Saka ni. Kalau korang perasan video-video Kamal sebelum ni, Kamal banyak mention pasal Tiga Saka ni, tapi masih tak berpeluang lagi untuk cerita dekat korang detail pasal Tiga Saka ni. InsyaAllah nanti kalau ada masa Kamal cerita detail, Kamal cerita dalam satu episod. So, Tiga Saka ni, salah seorang daripada dia ni datang dari Pulau Besar Melaka. Dia ni dah tua lah. So, dia ni lah yang waktu tu datang dan masuk dalam badan nenek Kamal. Nenek Kamal waktu tu ada lagi. So, biasalah nenek Kamal pengsan dan dia kena rasuk dengan benda lain kan. Lepas tu, benda tu ubatkan ayah. Saka tu yang ubatkan ayah. Lepas tu, ayah pun makin beransur-ansur pulih. Sejak tu, makcik yang dengki tu, dia dah tak boleh hantar benda-benda tau untuk ganggu keluarga ayah. Disebab sejak nenek yang tak dikenali tu hadir dalam mimpi makcik Kamal, makcik yang dengki tu dah tak boleh hantar benda-benda tu. Sampai sekarang tak kenal. Ayah Kamal tak tahu siapa nenek tu sebenarnya. Bukan belaan keluarga pun. Cuma nenek tu ada kata nenek cuma nak tolong, kesian tengok cucu-cucu. Lepas tu orang yang dengki tu, dia cuba, ada sekali tu dia cuba nak datang rumah makcik Kamal tau. Yelah dah berminggu-minggu, setiap kali dia nak hantar tak jadi, sihir dia tu kan. So dia konon-konon lah nak ziarah makcik Kamal. And then waktu dia nak masuk tu nak masuk rumah makcik Kamal tu tak boleh tau. Macam kena pagar, seolah-olah bukannya pagar tu untuk elak daripada makhluk halus je. Sekali dengan makcik-makcik yang dengki tu kena pagar. Korang bayangkan. So sejak daripada tu, bila makcik tu nampak je makcik Kamal dekat luar ke mana-mana, dia akan tunduk tau. Dia akan cuba untuk lari. Lepas tu semua orang macam berbaik kan. Orang dah tak dengar dah orang-orang kat kampung mengata pasal keluarga ayah Kamal ni tamak pasal tanah lah apa semua. Ayah Kamal pun cuba berbaik dengan makcik yang dengki tu. Tapi makcik tu mesti bermasam muka. Ada satu ni pernah, kita orang sudah besar lah kan. Lepas tu kita orang, masa tu raya. Kita orang yang kat KL ni balik kampung untuk raya. Lepas tu ayah ajak pergi rumah makcik tu. Kita semua takut, kita orang semua tahu pasal cerita ni. Lepas tu kita orang takut lah kan. Tapi ayah kata tak apalah, tak apa. Kita cuba, kita baik dengan orang baik dengan kita. Ayah cakap macam tu kan. Macam kita nak create harmoni, peaceful neighbor lah kan. Tapi sebelum nak masuk tu, walaupun ayah macam dengan niat yang open macam tu, ayah sempat pesan dekat kita orang semua tau, jangan sesekali minum air atau makanan yang dihidangkan. Waktu tu meremang weh, kita macam kenapa takut gila. Tapi macam dengarlah cakap ayah kan. Waktu tu makcik tu senyum je. Dia pandang seorang-seorang anak-anak ayah. Lepas tu dia senyum, dia hidangkan kopi. Kamu ingat lagi, tapi waktu tu Kamal tak tertarik langsung dengan kopi sebab Kamal tak minum kopi. Tapi kakak Kamal dia tertarik. Dia nampak kopi tu macam sedap sangat. Padahal kopi je pun, tapi dia nampak macam sedap sangat. Lepas tu dia nak minum tapi kita orang tahan kan. Lepas tu tak ada siapa minum, tak ada siapa makan. Lepas tu habis tu kita orang nak salam lah. Makcik tu nak balik kan. Salam. Balik tu semua orang demam panas. Semua demam panas. Baik dewasa dengan kanak-kanak semua demam. So macam, ya Allah, dia still berdengki. Tapi tak tahulah, kita cuma doakan supaya Allah bagi hidayah dekat dia. Yelah, makcik tu pun dah tua. Kalau dia macam sampai ke akhir hayat dia macam tu, apa je yang dia dapat kan. So, untuk pasal tanah ni, Kamal rasa sampai sini saja. Jadi, terima kasih siapa yang dah tengok sampai habis. Untuk siapa yang belum tengok video-video Kamal sebelum ni, boleh tekan dekat link description box below. And for those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. Stay tuned untuk next episode, okay? Thank you for watching. Bye!